Dalami lagi pengetahuan adat dan budaya masyarakat tempatan. Dengan bermodalkan kefasihan berbahasa Melayu, Aceh dan pemahamannya yang sangat baik tentang Islam, Snok masuk ke Aceh yang ketika itu masih dilanda peperangan. Dia menyamar sebagai Haji Abdul Ghaffar sehingga berjaya dianggap sebagai ulama dan mempunyai hubungan baik dengan para tokoh adat dan ulama Aceh. Selama setengah tahun tinggal di Aceh, Snok akhirnya tahu tentang punca sebenar kenapa wilayah itu cukup sukar untuk ditawan. Menurut Snok, semuanya berpunca kerana pengaruh Islam dalam masyarakat serta peranan ulama dan pembesar Aceh yang mengobarkan semangat menentang penjajah. Maka cara terbaik untuk mematahkan semangat mereka adalah dengan taktik divide and impera, yakni politik memecah belah. Antara cara yang perlu dilakukan adalah dengan menyebarkan masalah khilaf dalam masyarakat agar mereka bergaduh dan akhirnya berpecah. Laporannya ini kemudiannya dibukukan dalam tajuk The Aceh, yakni Rakyat Aceh. Pada 22 Mei 1892, Snok ke Gronja menulis laporan bertajuk Aceh Weslam, iaitu tentang bagaimana perlu diubah dari strategi ketenteraan di Aceh kepada teknik pecah belahkan masyarakat Aceh. Seterusnya, pada 1898, Snok dilantik sebagai penasihat rasmi pemerintah kolonial dan menulis sekitar 1,400 makalah tentang Aceh dan Islam di Indonesia. Setelah taktik ketenteraan ditukar, barulah Kesultanan Aceh dapat ditakluk. Maka pada tahun 1903, Belanda berjaya menakluk Aceh setelah 30 tahun perang melawan Aceh. Snok ditawarkan jawatan Governor Aceh, tetapi Snok menolak sebab kecewa kerana saranannya supaya Aceh tidak ditakluk dengan kekerasan tidak diterima. Setelah kembali ke Belanda, Snok mula fokus dalam dunia akademik. Dia dilantik sebagai rektor Universiti Leiden selepas itu, sehingga dia menghembuskan nafas terakhir pada 16 Julai 1936. Snok tidak pernah mengungkapkan dengan jelas sama ada dia benar-benar Islam atau tidak. Apa yang pasti, dalam sejarah, Snok adalah munafik yang menghancurkan kekuasaan Islam di Aceh dengan menggunakan Islam. Kisah Snok ini memberikan kita gambaran punca Islam boleh runtuh apabila berlaku perpecahan dalaman. Walaupun perpecahan itu berpunca dari perselisihan dalam perkara khilaf, kini umat Islam terlampau bertelagah dalam perkara khilaf. Apa yang pasti, umat tengah lemah kerana mereka terpedaya dengan khilafiyah seperti yang dilakukan Snok menyebarkan perkara khilaf dalam masyarakat Aceh. Semoga kisah Snok ini menjadikan kita pengajaran bahawa musuh sangat licik dalam menghancurkan Islam, hatta sanggup berpura-pura masuk Islam demi merosakkan Islam dari dalam. Benarlah firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu pada tali Allah, jangan berpecah belah. Ali Imran 103. Ayuh transformasikan diri kita, jangan terpengaruh dengan agenda perpecahan dan jadilah mereka yang menyatukan. Assalamualaikum.